Selain itu, kerajaan juga mengambil kira ramai yang bekerja di sektor ini hilang punca pencarian kerana perniagaan tidak beroperasi. Kebenaran yang diberikan adalah berpandukan kepada SOP yang ketat. Tetapi sekiranya ada kes baru direkodkan di premis-premis terlibat, operasi perniagaan mereka akan ditutup serta-merta. Apa yang saya harapkan adalah kepatuhan kepada SOP. Janganlah kita leka dan alpa apabila kelonggaran ini diberikan. Kita harus sedar bahawa kepatuhan kepada SOP amat penting sekali. Kita perlu sentiasa mengekalkan penjarakan sosial selain menekankan kebersihan diri di dalam setiap masa, dan kepatuhan ini bukan untuk sesiapa tetapi adalah demi diri sendiri serta keluarga yang tersayang. Atas justifikasi di atas, maka sidang khas malam bersetuju untuk membuka baki keseluruhan sektor perniagaan peruncitan bagi memastikan kelangsungan ekonomi, khususnya kepada peniaga-peniaga kecil. Antara sektor yang berbaki yang belum dibuka di bawah sektor peruncitan dan akan dibuka, iaitu kedai pakaian, fashion dan aksesori, kedai kasut, dan bila sebut kedai pakaian ni, pakaian termasuklah yang menjual tudung di pasar malam, di gerai-gerai sendiri dan sebagainya. Kedai barang-barang fotografi, perkhidmatan fotografi, kedai barangan terpakai, kedai bunga dan nursery, kedai kraft tangan dan cenderahati, kedai antik, kedai alat permainan, kedai permaidani, kedai peralatan sukan, kedai kosmetik, kedai barangan peralatan dapur, kedai aksesori kenderaan, arahnu dan berbagai-bagai lagi yang di dalam senarai ini yang boleh didapati di dalam website MKN dan juga KPDN HEP. Walaupun kita mempunyai SOP yang ketat seperti proses nyahkuman dan pembersihan dilaksanakan 3 kali sehari dalam tempoh operasi, mewajibkan pekerja dan pelanggan memakai pelitup muka semasa berada di dalam premis. Mereka yang suhu lebih daripada 37.5 tidak dibenarkan masuk ke premis. Memastikan kehadiran pekerja dan pelanggan direkodkan secara manual atau aplikasi MySejahtera. Penjarakan satu fizikal semasa berada di dalam premis. Dan ini antara perkara-perkara yang kita sediakan SOP untuk siap perniagaan yang kita sebutkan tadi. Bagi kedai pakaian, pemilik premis perlu menyediakan sarung tangan pakai buang kepada pelanggan untuk memilih pakaian. Kedai kosmetik juga sama ada perniagaan kulit dan minyak wangi, hanya aktiviti jual beli sahaja dibenarkan. Ya. Rundingan secara bersemuka dan penggunaan kosmetik tester juga tidak dibenarkan. Ini bagi mengelakkan kes seperti yang pernah berlaku di Wan Utama dulu. Bagi kedai barang fotografi, perkhidmatan fotografi, penggunaan studio hanya melibatkan seorang pelanggan dan juru gambar sahaja. Penggunaan studio penggambaran, kecuali perkhidmatan gambar pasport, visa dan lesen adalah tidak dibenarkan. Kebenaran ini untuk baki yang untuk sektor peruncitan ini akan bermula besok pada 10 Februari 2021. Sebenarnya sebelum ini kita telah pun mengeluarkan senarai yang panjang, yang agak panjang untuk sektor-sektor di bawah sektor peruncitan ini yang dibenarkan. Ya, dah banyaklah, kita dah umumkan dulu. Jadi siapa yang masih ingin mendapatkan detail mengenai senarai sektor ataupun di bawah sektor peruncitan ini, boleh merujuk kepada laman sesawang
KPDN HEP dan laman sesawang MKN. Sekiranya ada perubahan dari masa ke semasa, senarai akan diumumkan oleh KPDN HEP. Kita dah umumkan, saya dah umumkan tadi sebahagian, dulu dah umum, mungkin ada yang tertinggal yang tidak diumumkan. Jadi mereka boleh merujuk kepada KPDN HEP ataupun KPDN HEP akan mengumumkan.